Selamat pagi dan salam sejahtera. Macam yang kita tahu, kita berkumpul di sini adalah untuk membincangkan tes 2, soalan kedua, Behavioral, Genetic and Family Dynamic. Dan di sini terdapat satu scenario, yaitu di mana dua adik-beradik bergaduh tentang adakah sukses itu kerana genetik atau personal effort. Okay. And seperti yang dapat kita lihat, kita mempunyai pendirian masing-masing, yaitu kumpulan A, sukses adalah kerana genetik, yaitu nature, dan kumpulan B, sukses adalah kerana personal effort, nurture. Dan di sini juga terdapat kumpulan C, yaitu neutral, yaitu di mana kami merasa actually dua-dua memainkan peranan yang berlainan dan berbeza. Jadi kami tidak akan stick with nature or nurture. Dan di sini kita perlu penuhi 3 syarat, yaitu first, perspective taking. Kita akan melihat sudut pandangan kita masing-masing. Kedua adalah emotional intelligence, yaitu kita akan try to understand kenapa diorang pilih nature, kenapa diorang pilih nurture, tanpa perlu kekerasan lah. Dan ketiga is negotiation, yaitu kita akan menggunakan semi debate style untuk buat discussion. Okay, and kita akan boleh start with kumpulan B. Selamat sejahtera semua. Saya akan mulakan dengan pandangan kami, di mana nature mempengaruhi seseorang dalam mencapai kejayaannya. Bagi pandangan saya, nature iaitu segi genetik, dia akan mempengaruhi kejayaan seseorang, especially dalam personality seseorang. Personality semula jadi seseorang, iaitu sebagai contoh, seseorang yang dia mempunyai personality extraversion, dia akan lebih cenderung kepada mempunyai sikap dan kelakuan yang lebih beramah, lebih riang, dan lebih suka bersosial sesama manusia. Tapi di sebaliknya, kalau seseorang yang mempunyai personality semula jadi introversion, di mana dia akan menunjukkan seseorang itu dia akan lebih lebih fokus kepada self reflection. Dia punya cara dia memikirkan sesuatu itu lebih mendalam, dan walaupun dia kurang minat untuk bersosial sesama manusia, tetapi cara pemikiran dia juga dapat membantunya dalam mencapai kejayaannya. So, personality semula jadi seseorang itu, dia akan memberi pengaruh kepada seseorang itu dalam mencapai kejayaannya. Itu pandangan saya. Okay, terima kasih untuk kumpulan E. Berdasarkan apa yang kau cakap, boleh dilihatlah yang personality introvert dan extrovert nih, masing-masing ada orang punya ciri sendiri untuk membentuk satu kejayaan lah seseorang tuh. Jadi boleh dikatakan lah personality itu juga lah membantu dalam kejayaan seseorang. Bagi pendapat B pula, saya rasa kumpulan E mempunyai pandangan yang baik, tapi bagi pendapat saya pula kejayaan seseorang itu lebih mudah dipupuk melalui didikan dan asuhan keluarga. Hal ini dapat saya buktikan apabila ibu bapa mendidik anak mereka dari kecil, dari segi pengurusan masa, buat kerja rumah secara on time. Oleh itu, dorang punya masa lebih tersusun dan boleh mencapai kejayaan dorang dengan cara yang lebih mudah, sebab dorang sudah terbiasa dengan keadaan tu sejak dorang kecil lagi. Itu bagi pandangan saya. okay, terima kasih untuk pandangan B, kumpulan B. Apa yang saya dengar tadi, boleh dikatakan asuhan nih, didikan daripada ibu bapa nih, daripada keliling kepala environment kekeluargaan tuh, parenting style teaching semua tuh, boleh dilihat lah yang dia didik seseorang tuh membentuk orang kepada membentuk satu seseorang yang boleh berjaya lah masa depan.
Okey, bagi kumpulan A pula? Okay, bagi saya faham apabila kumpulan nature bagi tahu yang dorongan daripada ibu bapa itu penting untuk kejayaan anaknya. Namun saya lebih menyokong kepada genetik kita sendiri itu intelligence lah. Apabila anak itu mewarisi genetik daripada ibu bapanya, itu kebijaksanaan daripada sebagai contoh bapaknya. Jika bapaknya seorang yang pandai dari kecil, memang pandai, maka jika anak dia mengikut genetik bapaknya, mesti anaknya akan mendapat mewarisi pemikiran yang pintar itu lah. Sebagai contoh lah, dalam peperiksaan, walaupun dia last minute membaca, dia study, tapi dia tetap boleh skor sebab daripada genetik daripada bapanya sendiri. Jadi saya Okey, terima kasih untuk kumpulan A. Boleh disimpulkan di sana yang sesuatu genetik itu daripada pemikiran ataupun bakat begitu kan bolehlah dijadikan, boleh membentuk juga lah seseorang tu untuk pergi ke arah kejayaan gitu. Boleh disimpulkan gitu. Bagi bagian kumpulan B pula. Lepas dengan kumpulan pandangan kumpulan A, saya masih kekalkan pandangan saya, iaitu melalui persekitaran, pendidikan sekolah akan mempengaruhi seseorang mencapai kejayaan. Dalam satu sekolah, jika cikgu itu adalah sangat kemahiran, sekolah tersebut mempunyai aksesori, iaitu kelengkapan yang kemas, boleh menyebabkan seseorang pelajar memberikan fokus dalam pelajaran dan melalui ilmu pengetahuan yang dipelajari mencapai kejayaan. Sebagai contoh, jika seseorang cikgu yang pengalaman dalam subjek dia boleh menggunakan contoh yang dalam keharian untuk mencapai pendidikan kepada pelajar, dan melalui contoh yang sesuai boleh menolong murid memahami tentang pelajaran tersebut. Okey, terima kasih untuk kumpulan B. Boleh dikatakanlah yang akademik ni mempengaruhi seseorang tu untuk berjaya lah, oleh kerana dia punya akademik ni dia kalau akademik dia tinggi, karena diberi kepada seseorang tu, individu tu akan lebih bermotivasi dan juga ke arah kejayaan gitu. Okey. Okay, jadi kita sudah sampai ke penghujung. And actually, lepas saya dengar dari kumpulan A, nature, dan kumpulan B, neural, saya mempunyai satu idea baru, iaitu di mana actually kedua-dua bukan sahaja memainkan peranan yang penting, tetapi juga berkaitan antara satu sama lain. Sebagai contoh, saya bagi satu senario di mana seseorang, jikalau dia mempunyai bakat tetapi dia ada environment yang boleh support dia, jadi bakat yang ada dalam dirinya tidak dapat dikeluarkan. And vice versa juga, kalau dia tak ada bakat tetapi disupport oleh environment, dia punya skill, kebolehan itu tidak akan ke mana-mana. Mungkin ada tapi tidak setinggi lah. Tetapi berbeza pula sekiranya dia ada bakat, and then ada juga environment yang boleh support, then skill atau bakat yang dalam dirinya dapat berkembang dengan luar biasa. And sebelum kita tutup, boleh saya tahu, adakah kamu masih stick dalam pendirian kamu, kumpulan A? Jadi setelah saya membuat kesimpulan sendirilah, saya bersetuju dengan literal. Saya apabila
digabungkan nature dan nature itu, yang mana walaupun seorang individu itu mempunyai genetik yang baik, dia mesti disupport juga untuk daripada nurture, itu environment, untuk mencapai kejayaan lah. Okay. Kalau you think Kalau bagi saya, ya sememangnya nature iaitu personality semula jadi sangat penting dalam mencapai kejayaan, tapi tidak dapat dinafikan bahawa dari segi nurture, di mana iaitu dari segi persekitaran, ia juga memberikan impak yang sangat penting dan sangat memerlukan untuk seseorang itu mencapaikan kejayaannya. okay. Kalau Rasli Bagi pandangan saya, kedua-dua pihak tadi sudah memberikan pendapat dorang. Jadi apa yang saya dapat di sana, kedua-dua ni saling bergantung sesama satu untuk supaya seseorang tu lebih percayalah ke arah kejayaan mereka. okay. Kalau Tan Bagi pendapat saya rasa bakat juga penting dalam untuk membentuk seseorang mencapaikan kejayaan. Jika orang itu tiada bakat, walaupun dia sangat motivasi untuk mencapaikan kejayaan itu, tapi itu sebenarnya yang mungkin hanya boleh capai tujuan dan bukan capai kejayaan yang sangat tinggi. okay. Kalau Isma Pendapat saya sama juga macam rakan yang lain, iaitu personality semula jadi dan persekitaran sangat bekerjasama antara satu sama lain untuk membentuk kejayaan. Jadi sebagai kesimpulan, since kesemua dari kita memilih bahawa actually bukan nature lebih penting or nurture lebih penting, tetapi is berkaitan antara satu sama lain dalam menentukan kejayaan seseorang. Okay, and that's all from us. Kita boleh beredar sekian.